Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Tuan-tuan muslimin muslimat sidang jemaah dirahmati Allah, alhamdulillah kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya dapat kita bersama pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah sentiasa beri kekuatannya kepada kita untuk kita terus berusaha melakukan amal-amal yang saleh. Terus kita diberi kekuatan untuk melakukan perkara-perkara yang baik, tidak sahaja untuk kita melihat kebaikan itu pada diri kita, tetapi kita harus memahami bahawa tugas kita sebagai seorang Muslim ini juga untuk membawa dan menyebarkan kebaikan itu kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kita harus menjadikan diri kita orang yang sentiasa beramal dengan amal-amal yang saleh, tetapi juga pada masa yang sama kita harus bertindak menjadi muslim. Muslim bermaksud orang yang mampu membawa satu bentuk perubahan, satu bentuk pembaikan, satu bentuk islah ke dalam masyarakat kita, bermula dengan kita memperbaiki keluarga kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut kepada kita dalam surah Al-Asr yang sering kita baca, Allah bersumpah dengan masa, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu sentiasa berada di dalam kerugian. Kita ini sentiasa berada dalam kerugian. Adakah setiap masa kita berada dalam kerugian? Allah kata tidak. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Orang yang tidak berada dalam keadaan rugi ini ialah mereka yang beriman kepada Allah, yakin kepada Allah. Beriman kepada Allah ini beriman dalam banyak keadaan, dan pada hampir semua keadaan kita harus meletakkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak sekadar beriman dengan pahala, tetapi kita tidak beriman dengan dosa. Maksudnya kita semayang, kita buat benda yang baik, tapi pada masa yang sama kita melakukan juga perkara-perkara lain yang boleh merosakkan amalan-amalan baik kita itu. Nabi sebut dalam satu hadis, kata Nabi, iyyakum wal hasad. Jauhkan kamu daripada sikap hasad dengki. Fa innal hasada ya'kulul hasanat. Karena apabila kita berhasad dan dengki,
Hasad dan dengki itu akan memakan segala kebaikan kita. Kama ta'kulun narul hatab, seperti mana api yang akan memakan kayu-kayu yang kita dah susun dalam unggun api itu. Asalnya kayu tu segar elok, kayu getah punya baik, kan? Kita nak bakar lemang kata, kita susun elok, kita buh api, kita pelekat api atas kayu tu. Habis lemang masak lepas 3-4 jam, apa jadi kepada kayu-kayu tadi? Habis, tinggal abu. Demikian dengan amalan kita. Kalau kita punya hasad, punya dengki, ia akan memakan segala amalan-amalan kita dan memakan segala kebaikan kita. Sebab itu orang ini yang al-hasanan ini, bila Nabi kata orang ini hasad dengki akan makan kebaikan dia, maknanya dia ni orang baik. Dia ni orang yang melakukan kebaikan. Sedekah dia sumbang, wakaf dia bagi, semayang dia tak pernah tinggal, puasa 10 Zulhijjah ni daripada 1 sampai 9 dia buat. Sebutlah apa juga kebaikan yang kadang-kadang orang lain tak buat pun dia buat. Tapi punya sikap yang dia tidak beriman kepada apa? Kepada ancaman Allah. Dia beriman dengan janji-janji baik Allah Subhanahu wa taala saja. Dia duduk nampak syurga, betul. Tapi pada masa yang sama, dia tidak bimbang kemungkinan dia juga tergelincir masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan kita benar-benar beriman kepada Allah, yang tidak rugi yang pertama. Yang kedua, illal ladzina amanu wa amilus salihat. Tidak sekadar beriman, tetapi pada masa yang sama kita juga beramal dengan amal-amal yang saleh. Buat kerja-kerja baik. Belanja orang makan, ini kerja baik ya. Orang yang kena belanja pun seronok. Ada hadis yang dinyatakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh seorang sahabat, dia ni ahli Madinah, dia ni golongan Ansar. Bila Nabi sampai ke Madinah dalam hijrah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dia tanya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, apakah kebaikan yang boleh dilakukan dalam Islam? Apakah kebaikan yang dia boleh buat dalam Islam ini? Ini awal-awal ni, Nabi mula-mula sampai. Apa kata Nabi SAW kepada yang bertanya ini? Nabi kata yang pertama, kebaikan dalam Islam itu ialah ifsya'us salam. Hendaklah kamu memberi salam. Jumpa dengan orang, kena bagi salam. Bagi salam tuan-tuan, bukan salam, bukan bersalam. Kita hari ini kan, kita tidak dibenarkan bersalam, tidak digalakkan. Sebab apa? Sebab ada masalah dia. Apa masalah dia? Penyebaran wabak Covid ini boleh berlaku melalui bentuk persalaman ni. Kita bermusafahah. Bahasa Arab dipanggil musafahah. Bahasa kalau kita dipanggil shake hand. Betul tak? Bahasa lain saya tak faham. Orang Kelantan cakap orang putih. Orang kalau kita panggil shake hand. Orang kampung Tok Wan saya panggil musafahah. Kampung Tok Wan saya cakap Arab. Tidak dibenarkan. Tapi adakah itu tidak bermakna? Adakah itu bermakna tidak berlakunya ifsya'us salam? Enggak. Ifsya'us salam ini Nabi pernah menunjukkan isyarat, cukup dengan kita mengangkat tangan dari jauh. Selisih kawan Nuh pun naik unta punya laju. Oi, Nabi mana ni mat? Nuh takut market tutup. Naik unta ni punya laju ni. Kawan ni pun naik unta balik. Nabi Umar dah, aku dah beli dah barang. Selisih kok jalan kat tangan. Naik picit horn, unta tak ada horn. Tanda kita memberi salam. Hari ini pun kita digalakkan. Kadang-kadang ada yang tanya kita, ada kita, ustaz, sunnah mana ni kita lebih tak tangan di dada? Ini sunnah apa nama, sunnah pemerintah kita kan, buat macam mana kita patuh je lah. Sebab
Kita harus faham bahawa sekiranya berlaku penyebaran itu, penularan itu bermula dengan diri kita. Bermula dengan diri kita. Kita telah menyebabkan berlakunya sesuatu yang tidak baik kepada rakan kita. Sedang kita sebagai muslim ini, kata Nabi SAW, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam ini ialah orang yang menyelamatkan kawan dia, menyelamatkan muslim yang lain daripada apa? Daripada kejahatan tangan dia dan juga kejahatan lidah dia. Maksudnya bukan kata tangan kita bila pergi bersalam tu jadi jahat. Tidak. Tapi mungkinlah kementerian kita tak jumpa ubat lagi. Tak jumpa ubat. Bila dah ada ubat, dah ada vaksin, mungkinlah. Maknanya kita akan dilonggarkan sikit. Semalam pun duduk mesyuarat pasal hai korban ni. Korban kan? Tuan-tuan pun buat kan? Ada. Kami itu macam biasalah. Kalau buka lagi tupi sampai kat 25 ekor. Kalau buka lagi tu tupi tutup lah dekat 18 ekor lah. Tapi nak buat sehari dengan 30 orang sebagaimana yang diperuntukkan dalam SOP Jabatan Agama itu bagaimana? Lembu tak mampu, kita mati dulu. Ada kawan polis orang dia kata kena jaga ni, dia kata dia punya SOP ni, dia kata nanti kot kerajaan buat balik kuatkuasakan balik PKP tu. Dah ada sebut dah kemarin ni, kata dia menafikan, tapi biasanya penafian ni akhirnya akan jadi. Kata maknanya raya haji ni kebenaran merentas negeri itu masih tidak dikuatkuasakan, maknanya masih dibenarkan. Tapi itu pun bergantung kepada apa? Pada situasi yang ada. Baik. Yang pertama tadi ifsya'us salam. Buat baik ni, buat baik. Kita jangan pandang ringan benda itu. Kadang kita nampak benda yang terlalu besar untuk kita buat, untuk kita merubah masyarakat, merubah dunia, merubah negara kita dengan satu yang cukup besar. Itu ada orang yang berperanan dengan sesuai dengan kapasiti dia. Kan? Yang kalau dia sampai perlu melibatkan kepada pengubahan undang-undang, sampai nak kena cadang usul dalam dewan, nak bentang enakmen, bentang akta dan sebagainya. Ini ada orang yang ada kapasiti dia. Bukan semua orang yang mampu untuk sampai ke tempat itu. Dalam kawasan kita seorang saja yang akan mewakili kita, ataupun 2 orang. Tapi kita ini, apa yang perlu kita buat? Kita buatlah kebaikan berdasarkan kapasiti kita, berdasarkan kemampuan kita. Ifsya'us salam, memberi salam. Satu, Nabi pernah sebut dalam satu hadis, di akhir zaman ini orang akan memberi salam hanya kepada orang yang dia kenal saja. Ini antara tanda-tanda kecil kiamat, tanda-tanda kecil akhir zaman. Kita jumpa dengan orang yang kita kenal saja. Lepas tu kadang-kadang bila kita masuk ke kedai, kita tak kenal tuan kedai tu siapa, tuan kedai pun tak kenal siapa. Bila kita bagi salam kat dia pun terkejut. Siapa dia hari ni bagi salam kat aku? Kita pun biasa tertanya bila ada orang bagi salam kat kita, dia senyum dan dia bagi salam. Kita pun cari balik kat bini kita, siapa dia? Abang tak kenal pun dia bagi salam kat abang, siapa tu? Kita pun tertanya. Ni kita. Sedangkan kita harus ifsya'us salam, bagi salam kepada siapa pun. Baru dia ada seorang kawan kerja, dia India Hindu lah, bukan India Muslim ke apa. Dia tanya saya, dia kata, Ustaz, kami orang India boleh bagi salam? Kami orang India boleh bagi salam? Spontan tuan-tuan saya jawab balik, saya kata boleh lah, dia nak doakan kita. Dia nak bagi salam, Assalamualaikum, dia nak bagi salam, boleh. Bahkan ada pandangan ulama yang juga membenarkan kita untuk kita menjawab salam kepada dia. Karena ketika kita menjawab salam kepada dia itu ialah dengan niat untuk kita mendoakan hidayah kepada dia. Mendoakan hidayah kepada dia.
Isu tuan-tuan kan. Kalau kita kata tak boleh, hampa tak boleh, kami je. Kita cari ruang tuan-tuan. Akan ada ruang untuk membolehkan kita berinteraksi dengan mereka. Ifsya'us salam. Yang kedua kata Nabi SAW, masa 30 minit je kan. Yang kedua kata Nabi, it'amu ta'am, beri makan. Nabi tak suruh buat benda-benda besar lagi pada ketika itu. Nabi suruh buat apa? Beri makan. Beri makan ni macam-macam cara lah. Sebab itu dengan memberi makan ni tuan-tuan, sebenarnya kita boleh membeli jiwa orang, kita boleh beli hati orang. Orang yang kawan tengah marah main kat kita, kita ajak dia, jom kita pergi minum dulu lah, sekali kita settle lah benda ni. Senang je ni, hang duk marah-marah buat apa? Jom kita pergi kedai Pak Jamal dulu. Bawa dia pergi kedai Pak Jamal, buah nasi lemak semua kuih, berkena tarik segelas cawan. Sekali baru kita suruh dia cerita. Kan ceritakan siapa? Dah lah, aku tadi ni nak marah. Tapi marah dia hilang pergi mana? Hilang sekali dengan buku-buku nasi lemak tu. Pasal apa hilang? Kerana memberi makan ini, sebenarnya bila Nabi kata it'amu ta'am, memberi makan ini, sebenarnya dia akan melunturkan jiwa-jiwa yang keras. Bila kita nak masuk kepada orang, kita nak dakwah dia, antara perkara utama dan penting sebenarnya tuan-tuan adalah dengan memberi makan. Sebab itu kalahnya kita dengan misioneri yang masuk ke kawasan-kawasan pedalaman, masuk ke kawasan-kawasan perkampungan orang asli, masuk untuk berdakwah di kawasan-kawasan dalaman seperti di Sabah dan Sarawak dan sebagainya, ialah kerana kita mungkin tidak ada kekuatan dan kelangsungan kita untuk terus menyara mereka dengan beri makan, beri beras, beri apa dan sebagainya. Tapi misioneri masuk dengan segala kekuatan dan sumber dana yang ada di belakang mereka. Mereka masuk dan masuk. Akhirnya kawan ni, minggu ni mengucap dah dengan kita. Bulan depan kita pergi, dia mengucap lagi. Masuk Islam ni setiap bulan. Kerana mereka kalah dengan apa? Kalah dengan kemampuan dalam memberi sumbangan. Kita mungkin tidak punya kekuatan itu, dana yang banyak di belakang kita untuk kita menyediakan makanan. Tetapi ia sebagai satu alat yang cukup ampuh untuk kita membeli jiwa orang-orang yang mungkin pada keadaan dan ketika tertentu dia mungkin sedang ada dia punya masalah, dia tengah marah dan sebagainya. Dengan memberi makan kita boleh selesai. Ada anak kita mungkin tengok dia duduk ngamuk, kita tanya dia satu nak susu kan, anak umur 3 tahun 4 tahun kan, dia mengantuk dah kan, dia duduk buat panggil macam-macam dia dah, awak nak susu ke? Dan dia mengangguk nak susu tu tuan, kita bagi sebotol kat dia, sengak lena terus ya. Selagi kita tak bagi, dia kacau adik dia. Selagi kita tak bagi, dia kacau kakak dia. Selagi kita tak bagi, dia kacau kita. Bagi makan kat dia, dia kenyang, dia lena. It'amu ta'am. Yang ketiga kata Nabi SAW, wasilul arham, menghubungkan silaturahim. Sebagian ulama mensyarahkan ayat ini, mensyarahkan hadis ini dengan menyebut bahawa al-arham ini ialah perhubungan kalangan adik-beradik, bukan kalangan orang lain yang luar daripada keluarga kita. Al-arham ini ialah orang yang berkongsi rahim, Sebab kita tengok ramai. Kemarin ada seorang kakak ni kematian suami. Dia telefon, dia kata, "Ustaz, nak buat umrah haji boleh ke? Berapa umrah haji?" Kata, "Kak, tahun ni orang pergi haji ni, kerajaan Arab Saudi pun kami dipahamkan 10,000 orang je. Jadi nak buat haji tahun ni, umrah haji ni tak boleh, tidak dibuka. Kita tunggu tahun depan lah." Dia kata, "Tak apalah." Awal-awal kematian suami dia hari tu, kita dipanggil juga untuk macam jadi hakim lah. Tapi bukan macam hakim keluarga 69 tu. Hak tu boleh kat dia. Hak jadi hakim tu boleh kat dia. Bila tanya dia kemarin macam mana ke, urusan semua selesai dah ke? Kebetulan ayah mereka ni, suami ni pernah ada 2 isteri. Kemudian ada anak daripada yang pertama dan ada anak dari yang kedua.
Dia kata tak selesai ustaz, dia kata dia pun bawa pergi mahkamah. Bawa pergi mahkamah. Tuan-tuan, al-arham, wasilul arham, menghubungkan silaturahim dalam kalangan keluarga kita, adik-adik kita dengan abang, abang dengan kakak, kakak dengan mak dan sebagainya. Kadang-kadang dia akan menimbulkan isu hanya perkara-perkara yang berkaitan dengan seperti mana tinggal harta, tinggal duit dan sebagainya. Dia akan jadi persoalan-persoalan yang cukup besar. Dan persoalan-persoalan yang macam ni tidak pernah ada noktah penyelesaian dia. Tak pernah ada noktah. Sembanglah dengan siapa pun. Kita buka bila tajuk tentang tajuk ini, akan ada je ramai orang yang respon. Kat saya pun jadi, ustaz, saya pun sama juga ustaz. Tok Wan saya meninggal lama dah, Pak Long saya meninggal lama dah, Pak saya meninggal lama dah. Tapi harta tak ada selesai lagi bahagi. Lepas tu kau nak adik-beradik pun bukan tak mau bercakap dah ni. Ini yang antara yang berlaku. Sebab itu Nabi sebut perkara-perkara ini, kan, sebenarnya nampak macam ringan, tapi hakikatnya setiap kalam yang keluar dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu punya satu pembacaan masa depan yang cukup jauh dan cukup kemah. Wasilul arham, menghubungkan silaturahim. Yang keempat kata Nabi, sallu bil lail wan nasu niyam, bangun malam, sembahyang malam ketika manusia lain sedang tidur. Allah sebut dalam satu firman-Nya, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, dan daripada sebahagian malam itu bangunlah kamu untuk bertahajud sebagai satu amalan sunnah yang ada kebaikan dan fadilat yang cukup besar kepada kita. Kemarin dia mesyuarat dengan kontraktor masjid kemarin ni nak buka pula tender untuk fasa 2 dan fasa 3. Masjid kami tu fasa 1 kalau ikutnya siap dah lah. Ni awal bulan 8 ni boleh siap dah, tapi kerana tertangguh PKP hari tu ni 3 bulan, maka akan lajak sikit 3 bulan lah. Tapi progres alhamdulillah. Setakatlah tuan-tuan, kutipan yang kami dah dapat, yang kita dah dapat 3.2 juta. Ini semua mai daripada tuan-tuan, semua mai daripada masyarakat. Ada yang tanya, kerajaan tak bagi ke? Tak, kami tak minta. Bukan kerajaan tak bagi, kami tak minta. Kerajaan takkan tak bagi kalau minta, tapi kami tak minta. Setakatlah. Baki yang duk cari lagi duk ada 4.5 juta, 4.4 juta macam tu lah, InsyaAllah. Hak 3 juta ni kita dapat kumpul daripada Februari 2018 sampai hari ini, lebih kurang 2 tahun biskit. Alhamdulillah ada sumbangannya. Tiap hari ada, sikit dengan banyak ajalah. InsyaAllah lah baki itu akan ada. Jadi bila duduk sembang dengan kontraktor kemarin ni, dia berkata, macam mana dengan kos landscaping, pokok-pokok dan sebagainya? Saya kata boleh tak pokok-pokok ni hampa bubuh musangking. Musangking kata, daripada duk tanam pokok pinang yang lah tak ramai orang makan pinang dah kan. Beboh musangking lah semua laku musangking ni. Lepas gelak, lepas kata, apa ustaz? Sekali ikut duk berebut, ikut duk kelip saya pokok tu je. Kata sungguh ke, kata. Bila mai musim derian je, masjid penuh dengan orang mayang tahajud. Duk tunggu musangking nak lorong bila. Tuan-tuan, ada kekuatan yang sangat special, sangat istimewa kepada kita bila kita dapat bangun malam, tunaikan solat walaupun sekadar 2 rakaat. Saya teringat kalam Tuan Guru almarhum Tuan Guru ni Abdul Aziz disebut, dia kata, yang kata bangun malam ni tak semestinya kita solat. Ada ayat yang menyebut dalam satu surah tentang kita faqra'u, Allah sebut faqra'u ma tayassara minal Quran, dan bacalah oleh kamu apa yang mudah bagi kamu daripada Al-Quran. Bangun malam pada waktu-waktu itu, 4:45 itu, walaupun kita sekadar membaca Al-Quran, kita tidak salat, itu pun sudah dianggap sebagai tahajud. Sebagai tahajud. Ada kekuatan yang luar biasa. Nabi menutup hadis ini, kata Nabi, tadkhulul jannata bisalam, kamu akan masuk syurga dengan sejahtera dan dengan selamat.
Ini hubungan antara apa? Hubungan antara kita dengan sesama manusia. Dalam hadis yang lain, bila ditanya kepada Nabi, apakah kebaikan yang aku kena buat, apakah amalan yang membolehkan aku masuk syurga, Nabi jawab apa? Nabi kata semayang, puasa, bayar zakat, pergi haji, boleh masuk syurga. Sahabat tu kata hak ni je ke? Nabi kata hak ni je lah. Hang buat hak ni pun kira tak sangka dah, boleh masuk syurga dah. 4 perkara. Yang tadi ni tuan-tuan, hak 4 perkara hak baru kita sebut di hadis ini, dia berkaitan dengan hubungan apa? Dengan hubungan menegak antara kita dengan Allah. Semayang antara kita dengan siapa? Kita dengan Allah. Puasa antara kita dengan siapa? Kita dengan Allah. Bayar zakat pun antara kita dengan Allah. Ya, hasil zakat kita tu akan pergi ke orang, tapi niat kita, amalan itu, tuntutan itu adalah untuk sebagai bukti keabdian kita kepada Allah. Pergi haji, bukan senang-senang nak buat amalan haji ni. Penat, letih, himpun duit dan sebagainya. Hubungan antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang hadis kita baca di awal tadi, beri salam, beri makan, hubung silaturahim, tahajud dan sebagainya, ini adalah hubungan secara mendatar. Hubungan secara mendatar ni maksudnya apa? Hubungan antara kita dengan manusia, hubungan antara kita dengan alam, hubungan antara kita dengan adik-beradik. Dalam kehidupan kita, kita tak boleh jadi orang yang hanya memiliki hubungan menegak semata-mata. Itu tidak lengkap. Dia jadi orang masjid, tapi dengan jiran dia berkelahi. Dia jadi orang masjid, tapi dia bolot harta pusaka pak dia. Dia jadi orang masjid, tapi cakap dengan orang kasar. Dia jadi orang masjid, tapi dia dilihat sombong. Ini yang ni tak betul. Dia mesti seimbang antara hubungan antara kita dengan Allah dan juga hubungan antara kita sesama manusia. Dan juga sudah tentu hubungan antara kita dengan alam ini yang Allah Subhanahu Wa Taala bekalkan kepada kita sebagai pelengkap dalam kehidupan kita. Jadi tuan-tuan, balik kepada ayat yang kita baca tadi, nak tutuplah ni. Kita tidak menjadi orang yang rugi bila kita beriman kepada Allah, satu. Yang kedua, kita melakukan amal yang saleh. Yang ketiga ialah watawasau bil haq. Kita sentiasa berpesan-pesan dengan kebaikan. Nak pesan kat siapa? Sudah tentu pesan kepada kawan-kawan kita. Paling penting kali macam Tok Khatib setiap hari Jumaat dia akan sebut, usikum binafsi bitaqwallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Aku berpesan kepada kamu dan juga kepada diri aku sendiri. Juga kita kena pesan kat diri kita dengan kebenaran. Wa tawasau bis sabr, dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Sabar tuan-tuan, ada pintu syurga yang akan dimasuki oleh orang yang menahan sabar, yang menahan marah. Maksudnya dia sabar. Sabar ni bukan benda kecil. Sabar ini perkara yang cukup besar, yang bila kita berjaya menguasai sabar, kita akan dapat menangani banyak isu-isu yang mungkin berlaku dalam kehidupan sehari-harian kita, insya-Allah. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kiranya cukup laku sekadar ni pada pagi ini menggantikan Ustaz Amri yang memang dia tak sihat pun. Kemarin pergi saat hari Ahad ni akan buat skop, katanya di mesej malam dia kata boleh tolong ganti aku tak? Kata insya-Allah boleh. Dan saya pun semalam ni terus cari siapa nak jadi tok imam pagi Jumaat. Isu tok imam pagi Jumaat ni kacau. Pasal apa? Lepas kata kalau tak sembahyang sejadah, kira tak sembahyang subuh pagi Jumaat. Ini pun satu perkara yang kita kena sama-sama rongkai juga. Jadi semalam ni saya cari siapa ni IJK, saya kata abang baca surah lain, tak usah baca surah sajadah pagi esok, baca surah biasa surah. Sehari duduk ketat kerana nak jadi imam pagi Jumaat ni hanya kerana duduk bimbang tadi baca sajadah aja. Dia bukan satu kewajipan setiap pagi Jumaat ni kena baca sajadah. Kadang-kadang kita duduk dengar kawan belakang duduk cakap kat belakang, ustaz kita lupa ke hari ni hari Jumaat ni dia tak baca surah sajadah.
Ada yang kata aku ingat saja aku baca surah aku tak baca sajadah pagi ni. Supaya kita faham dia adalah satu amalan yang kita tidak hadir pagi Jumaat itu kerana sajadah semata-mata, tetapi ia adalah satu di antara tuntutan sunnah yang dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Boleh kita ganti dengan surah lain. Boleh kita ganti dengan surah lain. Hanya tujuan untuk kita sujud pada pagi Jumaat. Jawapan dia tidak boleh. Batal, tak sah sembahyang tersebut. Contoh kita ambil ayat apa? Kita baca surah tapi duduk di hujung. Surah Iqra, surah Al-Alaq, di hujungnya ada wasjud wa qatarib. Kita boleh sujud di situ, sujud tilawah. Kemudian kita boleh bangkit, kita sambung surah yang selepasnya dan kita tutup dengan rukuk sampai pada tu. Boleh tak kita ganti dia untuk kita baca pada pagi Jumaat dengan tujuan untuk kita bolehkan juga sujud? Sajadah ni panjang sangat, kita baca Iqra sudah. Jawapan dia tidak boleh. Jawapan dia tidak boleh. Akan menyebabkan solat itu tidak sah. Macam mana? Kenapa tak boleh? Kerana sujud tilawah ini dia punya tuntutan dia ialah ketika kita membaca Quran itu sendiri. Di luar solat kita sujud. Kita baca biasa-biasa, jumpa apa-apa ayat yang berkaitan dengan sujud tilawah ini, kita sujud. Adapun untuk menjadikan dia semata-mata untuk membaca dia dalam solat kita untuk membolehkan kita sujud tilawah, itu salah. Karena sujud tilawah ketika dalam solat bukan sebahagian daripada perbuatan dalam solat. Kita membaca as-sajadah pada pagi Jumaat itu bukan kerana ada sujud sajadah, tuan. Kita membaca dia pada pagi Jumaat kerana dia adalah surah kesukaan Nabi yang Nabi baca setiap pagi Jumaat. Sebab itu kalau kita baca surah sajadah pun, Haji, hanya semata-mata untuk sujud, solat kita rosak pada pagi itu. Walaupun surah yang kita baca itu adalah surah sajadah, tapi kita baca dia kerana kita nak sujud tilawah itu. Lepas tu kalau ada soalan, awak tu imam tak sujud tilawah hari ni, soalan yang kita tanya tu, kita ni sembahyang kita tu dah tak betul lah pada pagi itu. Kita tak boleh tanya. Kita tidak boleh hadir pada pagi Jumaat macam pagi ini hanya dengan tujuan untuk kita dengar imam baca sajadah dan kita boleh sujud tilawah. Kita membaca sajadah dan Al-Insan pada pagi Jumaat itu kerana dia surah yang disebut oleh Nabi, dua surah yang terbaik untuk dibaca pada hari Jumaat, khususnya pada subuh pagi Jumaat. Dia jadi kesukaan Nabi. Macam sembahyang raya lah. Sembahyang raya ni Nabi suka baca surah Sabihis, surah Al-A'la. Boleh tak kita baca surah lain? Boleh. Tapi kenapa kita memilih Al-A'la? Kerana ini surah yang Nabi kata aku suka baca pada ketika hari raya. Okey, tuan-tuan. Jadi kalau kita ambil pula surah lain, dah kita tak boleh baca sajadah, kita baca surah lain dengan tujuan untuk membolehkan kita sujud pada solat subuh kita itu, confirm solat kita itu tidak sah. Okey, jelas tuan-tuan? Jadi bila kita baca sajadah, dalam sajadah itu ada sujud tilawah, maka kita sujud. Bukan kita mencari sujud itu, dak kita baca surah tu. Kenapa kita baca surah tu? Kerana Nabi galakkan kita baca surah tersebut. Nabi sujud dah? Nabi sujud ketika Nabi membaca surah As-Sajdah pada waktu subuh. Baik. Jadi tuan-tuan, insya-Allah kita jumpa lagi lah bila-bila pun, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah sentiasa beri kekuatan dan doakanlah mudah-mudahan saya pun dengar khabar tentang Haji Ahmad kita, ataupun lebih kita kenali dengan Pak Mat Kitab kita tu, satu kemalangan yang menimpa dia, masya-Allah, agak parah saya kira dia punya kecederaan dia. Dan kemarin pun duk viral tentang darah
menantu dia viralkan dalam Facebook, siapa-siapa yang ada darah jenis A tolak, A tolak. Saya A campur. Yang ada A tolak boleh segera ke Aras 3 Hospital Sultan Abdul Halim, ditabung darah di bank darah untuk bantu derma darah untuk boleh diberi kepada Pak Mat kita. Dia darah ada jenis A tolak. Tuan-tuan tahu tak apa nama jenis darah tuan-tuan apa dia? Kena pergi derma baru tahu. Ada jenis hak darah ada hijau. Betul tak meja? Yang tu kena pergi check kan. Saya ada satu kad tau. Ada satu kad bila kita pergi check di lab, dia akan bagi satu kad. Kad tu kita boleh simpan dalam wallet kita. Dia buat kad elok, dia buat nama kita, nama IC, lepas tu dia tulis darah kita jenis apa. A positif dia tulis. Kita simpan dalam wallet kita. Jadi apa-apa orang buka, orang cari, orang jumpa. Darah kita ni orang tahu terus dah. Tahu terus dah. Lagipun dulu masa duk buat visa dulu, masa di Syria dulu, hampir setiap tahun kita akan ambil darah ni satu-satu ni, dia tarik satu stripe ni. Setiap tahun untuk nak sambung visa kena ambil. Yang tu dia check HIV, dia check macam-macam. Ujian HIV semua dibuat. Okey, baik tuan-tuan. Jadi selamat menyambut Aidiladha insya-Allah pada minggu depan, pada hari Jumaat depan. Walaupun dalam keadaan kita masih lagi kena menjaga diri kita, jaga penjarakan, jaga kita punya inilah kita punya pergaulan kita tak macam biasa lagi. Tapi kita harus faham bahawa ini tuntutan daripada ulil amri kita, dan kepatuhan kita itu insya-Allah akan mendatangkan kebaikan yang banyak kepada kelangsungan kesihatan dan kehidupan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Wallahu a'lam. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.